Pagi ini muka surat 26. Betul ya? Fasal yang keempat, Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat. Ini tajuk yang paling penting ya, di antara tajuk-tajuk yang kita baca antaranya lah ya. Kerana tajuk yang kita baca pada pagi ini ni dia menjadi salah satu daripada isu yang berlaku di luar sana. Ya, berkaitan dengan hubungan antara syariat dan hakikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, rezekikanlah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pengurusan masjid, yang saya muliakan saya hormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah Masjid Al-Falah. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan dan puan-puan para ahli ilmu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah ya pada pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita teruskan lagi ya bicara ringkas kita berkaitan dengan kitab Risalatut Tauhid Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Pada pagi ini muka surat 26. Betul ya? Fasal yang keempat, Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat. Ini tajuk yang paling penting ya, di antara tajuk-tajuk yang kita baca antaranya lah ya. Kerana tajuk yang kita baca pada pagi ini ni dia menjadi salah satu daripada isu yang berlaku di luar sana. Ya, berkaitan dengan hubungan antara syariat dan hakikat. Ya, di luar sana ada kumpulan-kumpulan yang mengatakan bahawa mereka tidak perlu lagi bersyariat kerana mereka sudah sampai kepada maqam hakikat. Ini bahaya ni ya, berkaitan dengan kalau salah faham dari sudut tajuk ni. Jadi kita sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah mesti meyakini dan memahami dan beramal di sana ada hubungan yang amat rapat dan tidak akan pernah terputus selama-lamanya antara syariat dan hakikat. Baik, maka kita berbicarakan di sini qala Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi. Dia berkata, Imam Arsalan, moga-moga kita berdoa kepada Allah, Allah bagi manfaat ya kepada kita dengan ilmu yang beliau akan sampaikan, di mana beliau berkata asyariatu, syariat itu ju'ilat laka. Ya, syariat itu dijadikan untuk kamu. Hatta agar tatlubahu, kamu mencarinya. Nya di situ kembali kepada Allah, dalam kurungan buat ya kepada Allah. Syariat itu dijadikan untuk kamu agar kamu mencarinya, iaitu mencari Allah, minhu, daripadanya, iaitu daripada Allah, sebagai pemberi petunjuk dan pedoman, bihi, dan dengannya, dengan Allah, sebagai pemberi bantuan dan pemeliharaan, laka, untuk manfaat dirimu. Sebagaimana saya pernah ulang-ulang, kata-kata ini dalam bahasa Arab yang begitu sekali ringkas, tetapi dia punya mendalam dan luas ya, dia punya bahasan ilmunya dalam pemahamannya. Seulang lagi sekali ya, syariah, syariat itu ya. Apa makna syariat ni? Saya cerita secara umum dulu sebelum kita baca nota kaki yang bawah tu. Syariat ni dari segi bahasa mudahnya ialah hukum hakam yang telah Allah tentukan ke atas kita. Bahasa Arab disebut jumlatul ahkam. Satu jumlah, satu himpunan hukum-hukum daripada Allah. Itu syariat. Maka kalau kita katakan kita hidup bersyariat, hidup dengan hukum Allah. Ada halalnya, ada haramnya, ada wajibnya, ada sunatnya.
Hukum ni kalau kita bahas, dia bahagi pula. Ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Hukum taklifi ialah hukum yang Allah taklifkan. Allah bertanggungjawabkan ke atas kita dari sudut perbuatan dan percakapan kita. Yang biasanya, yang kita faham ada 5 tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ni namanya hukum taklifi. Baik, insyaAllah ya. Kalau tajuk ni dia agak luas juga, tapi walau bagaimanapun saya nak sebut yang ringkas supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat catat dengan mudah, boleh faham dengan mudah. Jadi apa makna syariat? Himpunan hukum-hukum Allah. Ada juga ulama mengatakan apa makna syariat? Al-awamir, segala perintah Allah. Itu syariat. Al-awamir, bahasa Arab. Semua perintah-perintah Allah. Pernah ingat lagi tak yang saya sebut? Dalam Al-Quran ni, ada berapa ayat perintah? Macam biasa saya tanya, saya pun mula menjawab. Macam biasa. Ya? Kalau dalam tafsir Munir, belajar kan? Tafsir Munir, Dr. Wahbah Zuhaili. Ya, tafsir Munir. Beliau mengatakan ayat Al-Quran ini ada keseluruhannya ada 1000 ayat perintah. Ada 1000 ayat perintah. Kadang-kala dalam satu ayat ada 3 perintah. Dan setengah ulama berpandangan dengan pandangan tambahan, dalam surah Al-Baqarah itu sahaja. Ada berapa ayat dalam surah Al-Baqarah? 286 ayat. Dalam surah Baqarah sahaja ada 1000 perintah. Keseluruhan Quran ada 1000 ayat perintah. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang dalam satu ayat ada 2 perintah, kadang-kadang dalam satu ayat ada 3 perintah. Saya bawa satu contoh dalam suratul Baqarah. Sebab tu ulama kata dalam surah Baqarah sahaja walaupun 286 ayat ada 1000 perintah. Kerana dalamnya ada ayat yang ada 2 perintah, ada 3 perintah. Contoh saya bawa satu ayat ada 3 perintah. Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Itu 3 perintah. Walaupun satu ayat. Okey ya? Okey, selesai. Okey. Yang kedua, syariat ni juga disebut an-nawahi, segala larangan-larangan Allah. Itu juga syariat. Yang berkait dengan hukum yang kita kena taat. Ada berapa larangan-larangan, ayat larangan dalam Quran? Kalau begitu juga, saya sebut tadi, ada 1000 ayat larangan dalam Quran. Sebab tu bila mana kita baca tu, kita kena faham, ini ayat larangan. Ini ayat tegahan. Ya, ini ayat perintah. Ada juga yang disebut al-faraid. Apa makna syariat? Segala kefarduan. Itu syariat. Okey ya, secara ringkas dulu ya, sebelum kita baca kat bawah tu. Baik, maka hukum hakam, kefarduan, segala perintah, segala larangan, itulah syariat. Ju'ilat laka, yang Allah jadikan untuk kamu semua. Untuk kita lah, orang Islam. Ya. Dalam bahasa lainnya ialah peraturan-peraturan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Peraturan beribadah, peraturan bermuamalah, peraturan nikah kahwin, peraturan segala-galanya. Itulah syariat. Jadi manusia ni tak akan boleh terlepas daripada syariat kalau dia selagi mana dia bernama seorang Muslim ataupun Muslimah. Kerana Allah cipta syariat itu untuk kita semua. Baik, cuma kita kena faham, apakah tujuan syariat? Apakah semata-mata kita mentaati Allah dengan perintahnya, mentaati Allah menjauhi larangannya, mentaati Allah melaksanakan segala kefarduannya, adakah sekadar itu kemudian selesai? Tidak. Ya, hatta agar kamu dengan syariat itu tatlubahu, kamu mencari Allah. Ya. Menggunakan syariat itu, melaksanakan syariat itu untuk mencari Allah. Ya, mencari Allah itu apa maksudnya? Nanti jangan salah faham ni dia panggil apa ya? Bahasa kiasan yang perlu dihurai. Ya, mencari Allah. Kerana apa sebenarnya Allah itu tidak, Allah itu wujud, Allah itu maha wujud, maha ada. Bagaimana adanya Allah? Dia sentiasa dekat dengan kita. Kenapa kita kena cari dia kalau dia dekat? Kerana kita yang kehilangan. Ada orang ni dalam hidup dia kadang-kadang dia kehilangan Tuhan. Seolah-olah hidup tanpa Tuhan atau hidup tidak bertuhan. Kalau tidak, takkan sampai ada manusia yang mengaku Tuhan. Kenapa? Kerana dia merasakan Tuhan tidak ada, dialah Tuhan. Ini bahaya. Dia kehilangan hakikat, memahami siapakah Tuhan yang sebenar. Akhir sekali mengaku dia sendiri yang mengaku Tuhan.
Boleh insya-Allah ya. Jadi sebab tu kita kena mencari Tuhan. Dalam bahasa kiasannya ialah ia merasai sentiasa kewujudan Tuhan. Ia sentiasa merasa dekat dengan Tuhan. Ia sentiasa ingin menyempurnakan perhambaan kita pada Tuhan, iaitu Allah. Tetapi dalam kita mencari Tuhan, ya, dengan syariat itu, dengan syariat dia, bukan dengan pandai-pandai kita sendiri. Tengok Nabi Ibrahim kan, dia tunjuk contoh dalam ayat Quran tu kan. Allah rakamkan bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kemudian dia nampak matahari. Dia kata ini Tuhan. Kemudian matahari itu lenyap. Dia kata mana mungkin Tuhan itu lenyap. Dia pun tengok bulan. Bila mana lenyap berartinya malam. Matahari terbenam. Maka munculnya bulan. Maka ini Tuhan. Tiba-tiba bila mana siang hari pun lenyap juga. Apa maksudnya itu? Dia nak memberi kiasan bahawa ada manusia di dunia ini. Dia nak bertuhan tetapi bukan dengan syariat. Maka dia mencari Tuhan yang macam-macam. Akhir sekali jumpa pokok, maka sembahlah dia kepada pokok yang dia rasa itu Tuhan. Ya, apa lagi? Batu, dia ukir batu, kemudian dia rasa batu itu Tuhan, ataupun batu itu menyampaikan dia kepada Tuhan. Itu semua terpengaruh semua. Ya, kadang-kadang dia nak bagi alasan, saya bukan sembah batu tu, saya menggunakan batu tu untuk batu tu sampaikan saya pada Tuhan. Ni memang wallah alam, kita pun tak tahu nak cakap apa dah. Takut tersalah cakap kan. Kita pun tak suka berkata-kata benda yang buruk. Kalau kira-kira pada logik akalnya, sembah batu supaya batu tu dekatkan kita dengan Tuhan. Ini tak logik lah. Sebab batu tu kan benda yang beku, benda yang kaku. Ya, dia boleh cakap balik ke pada Tuhan untuk wahai batu, kau cakap pada Tuhan, aku nak dekat dengan Tuhan. Batu tu pun tak tahu apa. Ya, batu berhala. Wallahu a'lam, mungkin selesai. Jadi mesti mencari Allah daripadanya. Apa makna daripada Allah? Sebagai pemberi petunjuk dan pedoman. Dalam kita nak mendekatkan dengan Allah, kita tak akan mungkin terlepas dari Allah. Sebab dia yang memberi taufik dan hidayah kepada kita dalam mendekatkan diri kita kepada dia. Melalui syariat tadilah. Baik, kemudian dengannya. Ni tengok bahasa Arab tu. Tatlubahu tu satu, minhu dua, bihi tiga. Itu dhamir, kata ganti nama. Jadi hu di situ semuanya kembali kepada Allah. Tapi walau bagaimanapun tatlubahu mencarinya, minhu daripadanya, bihi dengannya. Apa makna dengan Allah? Sebagai pemberi bantuan dan pemeliharaan. Kita kena ingat dalam kita beribadah kepada Allah untuk hidup bersyariat, menunaikan syariat, mesti dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Dengan bantuan Allah. Kita tak akan mampu menyebut satu huruf pun daripada Al-Quran, kalam Allah itu, tanpa izin lidah kita bergerak untuk menyebutnya. Mana bukti? Tengoklah kat hospital tu. Dulu bukan main lagi fasih dia berbicara, bercakap, berpidato, berceramah. Hari ni satu huruf pun tak boleh nak keluar daripada mulut dia. Lidah yang sama, ya, lidah yang sama, mulut yang sama, orang yang sama. Ataupun benda-benda macam tu tak mampu lagi memberi bukti kepada kita. Atau kita nak fakta apa lagi? Nak bukti apa lagi? Kadang-kadang orang kan, ada ulama dia kata apa? Kubur-kubur itu menjadi bukti dan fakta yang tidak mampu untuk kita sangkal. Untuk kita bantah bahawa manusia pasti akan mati. Sebab tu yang apa? Yang kaya, yang berkuasa, yang berilmu, tak payahlah nak sombong. Berapa ramai dah yang kaya ada dalam kubur tu sekarang ni. Berapa ramai yang berkuasa duduk dalam kubur sekarang ni. Berapa ramai yang ilmunya banyak, sombong dengan ilmunya, dah di dalam kubur Tuan punya diri dia. Apa nak bangga? Apa nak rasa hebat dengan orang? Apa nak hina orang? Yang dulu bukan mana lagi hina orang, sekarang duduk dalam kubur. Nak cakap apa? Kalau orang pergi kencing kat kubur tu, nak buat apa lagi? Tak boleh buat apa-apa dah. Itu je lah manusia. Okey ya? Tapi tak tahulah. Okey dah, tapi macam tu lah. Sama lah saya pun. Saya cakap, sama lah kita kan. Kita manusia ada. Okey. Lepas tu, dia rembak juga. Dia maki orang juga. Dia fitnah orang juga. Kan? Fitnah berlaku tiap-tiap hari. Satu dunia fitnah. Walaupun fitnah itu hanya di Malaysia, tapi sampai satu dunia. Okey ya, insyaAllah. Tapi semua tadi untuk apa? Laka, untuk manfaat dirimu, bukan manfaat kepada Allah yang menciptamu. Tak, Allah tak perlu apa-apa dah sebenarnya. Kalau kita tak ada pun, Allah tak ada masalah apa pun. Ya. Berapa ramai orang yang telah meninggal dunia, Allah adalah Allah. Ya. Berapa ramai manusia yang berkuasa suatu ketika dahulu, Qarunnya dengan kekayaannya, Hamannya dengan segala-galanya, hari ini mereka sudah tidak ada. Abu Jahal, Abu Lahab sudah tidak ada. Allah adalah Allah, mentadbir dunia ni seperti biasa, dengan malamnya, dengan siangnya. Wallahualam. Okey, selesai. Cuma di bawah tu, nota kaki yang ke-16, syariat itu, apa makna syariat? Dalam ni ada takrif yang dia sebut begini, iaitu khitab Allah.
Apa makna khitab Allah? Satu penyampaian Allah terhadap perbuatan mukallaf. Dari sudut tuntutan melakukan atau meninggalkan atau keizinan untuk melakukan sesuatu dan meninggalkannya. Ni ayat lah. Yang ni kalau kita baca pun kadang boleh faham ataupun biasa. Dan yang saya sebut tadi lah. Apa makna syariat? Larangan, perintah, kefarduan, hukum hakam yang telah Allah tentukan. Okey, baik. Yang kedua, dijadikan untuk kamu. Ju'ilat laka. Maksudnya apa dia? Dikhususkan dengan pengkhususan iradah kehendak Allah, lalu disampaikan kepada para rasulnya, dan rasulnya sampaikan kepada kita. Bahasa tu dijadikan untuk kita. Syariat tu Allah jadikan untuk kita. Habis yang sampai kepada kita ni bagaimana? Melalui baginda Rasul, baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi yang menyampaikan kepada kita. Baik, kemudian ada lagi nota kaki angka yang ke-18 tu kan. Syariat itu dari sudut ianya sebagai khitab Allah tentang perbuatan mukallaf, maka ianya disampaikan untuk manusia mendapat manfaat daripada syariat itu. Jadi tadi pun saya dah hurai secara ringkas bahawa syariat itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan dan akhirnya manfaat itu untuk diri kita. Kenapa Allah suruh kita solat? Adakah Allah nak kita sembah dia dan dia dapat manfaat hasil daripada kita menyembahnya? Tak. Allah ni dia panggil al-ghina. Al-ghina. Apa makna al-ghina? Tuhan yang maha kaya. Apa makna kaya? Tidak berhajat kepada segala-galanya. Itu baru kaya. Kalau mengaku kaya, kejap berhajat pada makan, lepas makan berhajat pada minum, lepas minum berhajat kepada kenderaan, lepas berhajat pada kenderaan nak bawa balik ke rumah, berhajat pada rumah, kat rumah pula ada anak, ada isteri, ada cucu, ada semua sekali, ada peti ais, ada TV, semua berhajat. Ini bukan kaya, ini fakir. Kenapa? Yang terlalu amat berhajat dan banyak berhajat ini fakir. Yang kurang berhajat itu miskin. Yang langsung tak berhajat kepada apa-apa pun, itulah baru kaya. Yang kaya hanya Allah. Sebab tu dia tak berhajat. Jadi manfaat segala yang kita buat ni, kita puasa, kita baca Quran, segala-galanya kembali manfaat pada kita. Okey, selesai situ. Yang ni yang kita nak bahas yang betul-betul ni. Rupanya kita baca tadi, hurai tadi, itu bukan betul-betul lagi. Bukan. Maksudnya, apa maksud dia? Ini yang sebenar yang sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan-puan faham. Apa tujuan syariat? Adakah sekadar nak suruh kita solat, nak suruh kita puasa, nak suruh kita baca Quran, nak suruh kita pergi ibadah haji? Tadi ada 30 sik ni nak pergi ke mana tadi tu ya? Ya? Pergi Johor. So Johor tu nak buat apa? Pula tanya, ikutlah Ustaz, saya nak pergi. tak adalah saja saya nak bagi tahu. Apa tujuan? Maka setiap itu ada tujuan. Maka syariat juga ada tujuan. Maka tujuan bukan sekadar, tolong jangan faham, bukan sekadar saya dah solat Ustaz maka selesai. Bukan. Saya dah puasa, dah selesai dah. Bukan itu semata-mata. Tapi itu mesti dilakukan kerana itu tuntutan syariat. Setiap tuntutan syariat mesti dilaksanakan. Tapi adakah sekadar itu? Tidak. Maka kita baca tujuan syariat disyariatkan adalah agar manusia mencari Allah dengan cara Allah. Cara Allah dengan cara Allah kehendaki, iaitu melalui syariatnya. Jadi di sebalik solat, kita ingin mencari Allah. Dengan bahasa mudahnya, setelah kita solat, apa yang kita dapat di sebalik solat itu? Diri kita dekat dengan Allah. Diri kita makin mengenal Allah. Diri kita makin berinteraksi dan rapat hubungan hati kita dengan Allah. Itu sebenarnya tujuan syariat, mencari Allah. Dalam masa yang sama melaksanakan syariat tersebut dengan mengharapkan dan merasakan ianya dilaksanakan dengan bantuan Allah. Ya. Ada dua perkara. Perkara pertama, di sebalik solat itu bukan semata-mata solat, tapi dengan solat itulah kita berhubung dengan Tuhan. Atau bahasa mudahlah, kadang-kadang saya baca, boleh baca lah, kadang-kadang saya nak sebut begini. Solat itu adalah tujuannya, ataupun solat itu adalah cara untuk berhubung dengan Tuhan. Bukan sekadar faham solat itu tuntutan syariat yang kita kena buat. Kalau tak buat berdosa, kalau berdosa tak sempat taubat masuk neraka. Itu je orang faham. Maka kenapa solat? Tak boleh, kena solat. Kalau tak solat macam mana? Tak boleh, kalau tak solat masuk neraka. Ini orang awam. Puan-puan, tuan-tuan, kita ni kalau boleh, oleh kerana kita tiap-tiap hari datang kuliah ni kan, kita dah bawa satu langkah, dua langkah ke depan. Bahawa diri kita ini angkat kepada jadi orang alim. Bukan ulama, alim. Ya, kita ni kena jadi alim. Nabi minta sangat kepada kita jangan jadi jahil. Kerana alim lawannya jahil. Sebab tu Nabi kata kun aliman. Jadilah orang alim. Apa makna orang alim? Orang yang berilmu.
Sama ada selepas itu Allah pilih kita jadi ulama, itu pilihan Allah. Sebab berapa ramai manusia yang pergi ke Mesir, ke Jordan, ke Pakistan, ke mana-mana, pergi ke mana, ke Mekah mengaji dulu, balik-balik, ya, tak semua jadi ulama. Kerana ulama ni orang tertentu yang Allah pilih. Mungkin hati dia jauh lebih bersih. Dia dalam 100 orang yang belajar dulu, ada seorang yang betul-betul jujur, bersih, warak dan sebagainya, dia jaga. Allah pilih dia. Kita ni baru nak start daripada dulu sampai sekarang kan. Ustaz pun tak. Betul, saya cakap saya lah kan. Dia tak jadi ustaz lagi. Nak jadi ustaz dah ada sikit lagi tak jadi. Sebab apa? Sebab mulut tak jaga, akhlak tak ada warak. Ya. Kalau makan, sudah ya. Sebab tu saya selalu pesan, kalau nak tahu ustaz dengan ulama, hidang makanan. Lepas tu tengok sikit ya. Yang makan banyak tu ustaz. Yang makan sikit tu ulama. Yang makan terlalu banyak, itu ustaz pun tak, ulama pun tak. Dia baru nak start. Kerana orang alim ni dia jaga dengan Allah. Dia malu nak makan banyak. Orang alim tu dia orang alim ni, ulama bukan orang alim. Ulama ni dia sentiasa merasai bahawa dia dipandang oleh Allah. Dan sememangnya begitu. Itulah hakikat. Kita tak pernah rasa. Kita walaupun kita tahu, kita tak rasa. Jadi kita duduk tu okeylah. Kita rasa Allah tak tengok kita. Ya, kerana kita orang awam, maka sekali kita makan sebanyak-banyaknya, ya, maka kita pun tak peduli. Tapi ulama dia malu nak makan banyak. Kenapa dia malu makan banyak? Macam mana dia nak makan banyak? Ibadah pun tak banyak. Dia malu. Dia malu dengan Allah. Dia nak tidur banyak tengah malam pun dia malu. Dia bangun malam. Kenapa? Malu sangat pada Allah. Ya, Allah bagi kepada dia boleh tidur, tiba-tiba sepenuhnya diguna untuk tidur. Mentang-mentang Allah bagi dia boleh makan, semua masa dia makan. Maka dia malu. Itu ulama. Tapi ustaz dia macam biasalah, macam saya. Jumpa makan aja lah dulu. Sebelum sampai masa tak boleh makan kan. Kita kira. Okeylah, boleh insya-Allah ya. Jadi saya ulang lagi sekali, apa makna syariat? Cara berinteraksi dengan Allah. Maka sebab itulah di saat seseorang itu dia masuk dalam solat, dia seronok dalam solat kerana dia sedang berhubung dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Di saat dia baca Quran, dia baca lepas satu ayat, lepas satu muka, dia tambah satu muka, lepas satu juzuk, dia baca satu juzuk. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa dia sedang berbicara dengan Allah. Bukan semata-mata dia baca Al-Quran untuk dapat pahala, tak. Itu tu kalau baca bila-bila masa pun. Al-Quran ni kalau baca bersungguh-sungguh, kalau merangkak-rangkak pun Allah bagi pahala. Apa maksudnya? Al-Quran ni baca je lah. Kalau nak dapat pahala, bacalah bila-bila masa. Tapi ada orang ni, dia bukan sekadar nak dapat pahala dengan Quran, tapi dia nak berbicara dengan Allah. Okay ya? Tetapi kita kena ingat, di saat kita boleh baca Quran, di saat kita boleh bangun malam, di saat kita boleh segala-galanya melakukan perintah syariat itu, kita kena ingat, ia hanyalah dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan bantuan Allah. Bukan kekuatan diri kita, bukan kerajinan kita, bukan daripada kita. Okey, insya-Allah ya. Allah, macam kita lah, kita makan. Banyak benda yang Allah letak pada diri kita ni sebagai bukti yang kita tak mampu untuk kita nafi, macam saya sebut tadi. Kita hanya tahu makan je. Kemudian bila mana kita makan, tak kira nak makan apa pun, nasi lemak ke kuih ke, bila mana masuk dalam perut kita, yang proses jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi zat, itu ada karbohidrat, ada protein, ada macam-macam lah, vitamin C ke macam-macam. Siapa yang urus semua tu? Dalam badan saya ada sistem, Ustaz. Ada sistem apa? Sistem penghadaman. Lepas tu? Dialah sistem tu lah. Ialah sistem tu mesti ada yang kawal. Sehebat mana sistem yang manusia cipta, kita tengok auto ke apa sekali, mesti ada yang macam kita lah, kereta tu, majoriti kita ni bawa auto kan, tapi kena start juga, kena tekan juga button tu. Kalau mentang-mentang auto, kita pergi dia buka sendiri door kan, kemudian duduk dia bawa sendiri, adalah akhir-akhir ni adalah ya, kereta pun Tesla ke apa. Tapi dia nak wujud tu, siapa buat dia? Siapa letak tayar kat dia? Dia letak sendiri? Tak juga ya. Yang sistem yang pasang tu, dia sendiri pasang? Tak juga. Tapi apa yang hebatnya? Kan? Tapi nak boleh dia bergerak tu, kena tekan juga button kat tangan kita tu. Tapi apa? Maknanya sistem ni sehebat mana pun ada yang mengurus. Bagaimana sistem badan kita, sistem pernafasan, sistem saraf dan sebagainya. Allah. Jadi 2 rakaat yang kita boleh bangun tu bukan 1 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat tu bagaimana kita angkat tangannya, takbirnya, rukuknya, sujudnya, macam-macamnya.
Kalau Allah tak bantu kita, satu rakaat pun tak mampu untuk kita bangun. Ini kena rasa ni. Barulah Allah akan bawa kita lebih jauh daripada apa yang kita faham. Akhirnya manfaat pelaksanaan itu perangan yang bawah tu ya. Akhirnya manfaat pelaksanaan syariat tersebut kembali kepada para hamba tersebut, di mana mereka dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab amalan mereka yang dikurniakan oleh Allah melalui taufik dan hidayahnya. Jadi suatu hari nanti Allah bawa kita ke syurga sebab apa? Ya, salah satu sebabnya dengan sebab kita melaksanakan segala tuntutan Allah itu, kita merasakan bahawa dengan bantuan Allah, dan Allah akan susuli dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa macam tu ya? Kenapa Allah tidak mahu kita merasai diri kita? Kerana Allah bimbang kita lupa diri. Kita ni lemah, tapi bila mana kita rasa kita rasa kuat. Ni orang lupa diri. Kita ni miskin, tapi kadang-kadang kalau manusia ni rasa dia bergantung dengan kekayaan dia, bahawa dia rasa dia kaya. Sebenarnya tak kaya pun. Jadi bimbang kita lupa diri. Lupa diri okey lagi, lupa Tuhan. Sebab tu setiap benda yang Allah suruh kita, jangan lupa dia. Kerana dia yang suruh, dia yang bantu untuk kita laksanakan. Bahkan dia yang cipta kita. Kalau dia tak cipta kita, tak ada satu rakaat pun kita boleh solat. Tak ada satu huruf Quran pun kita boleh baca. Tak ada satu hari pun kita boleh puasa. Kalau dia tak cipta kita. Sebab tu nikmat yang paling besar, nikmat Allah tu dia cipta kita dan kita ada sekarang ni. Sekarang ni duk belajar tiap-tiap hari. Rasa bagus juga aku ni datang belajar tiap hari. Kalau Allah tak cipta kita nak datang satu hari pun tak boleh. Sebab tu jangan lupa sebut Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, hari ni kau hadirkan aku ke sini. Walaupun tiap-tiap hari aku boleh hadir, tapi hakikatnya aku hadir dengan bantuanmu ya Allah. Tiap-tiap hari aku boleh solat ya Allah, aku boleh bangun malam, tapi kerana sebenarnya engkau bagi taufik dan hidayah pada aku ya Allah. Kalau tak ada taufikmu ya Allah, tak ada hidayahmu ya Allah, ya tak ada apa aku boleh lakukan. Okey, selesai. Muka surat 27. Ada soalan sebelum kita pindah ni? Okey, silakan. Hukum yang pertama tu taklifi. Dia panggil hukum wadai. Hukum wadai. Hukum wadai ni dia punya perbahasan dia, contohnya ada perkataan syarat, ada perkataan mani', tegahan. Yang tu kena belajar detail juga yang tu. Contoh, sebelum kita solat, dia panggil syarat. Syarat wajib solat. Solat tu apa hukum dia? Wajib. Hukum wajib tu dia panggil hukum taklifi. Kita ditaklifkan oleh Allah sebagai seorang mukallaf yang telah balik Islam, balik berakal, maka kita dipertanggungjawab dengan hukum taklif, hukum pertanggungjawaban. Maka bila mana dah cukup umur balik, maka kita wajib solat. Apa makna wajib tu? Hukum taklifi, hukum dipertanggungjawab pada kita. Tapi sebelum itu, sebelum nak wajib solat tu, dia ada dulu syarat wajib solat. Syarat, apa syarat wajib solat? Tadilah kita sebut Islam, balik, berakal, masuk waktu dan sebagainya. Itu dia panggil hukum wadai. Hukum wadai. Yang ni kena panggil ustaz dalam bidang fiqh. Dia mengajar bab hukum. Kadang-kadang saya pun duk perhati juga. Sama lah kita pun. Kita ni, apa makna hukum? Hukum tu satu ketetapan daripada Allah. Itu hukum yang Allah telah tetapkan ke atas kita. Dan hukum tu ada berapa bahagian? Dibahagi-bahagi perbahasan hukum tu. Dan setiap hukum mesti ada dalil. Wajib. Mana dalil? Jangan sembarangan nak cakap wajib. Ya, ni wajib buat ni. Yalah wajib buat, mana dalil? Ada dalil. Dalil tu pula ada sumber dalil. Daripada mana sumber dalil itu diambil? Daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalil itu pula ada dalil yang disepakati. Ada dalil yang menjadi perselisihan para ulama. Awal-awal lagi ulama berselisih. Itulah ya. Okey, dah setakat tu dulu insya-Allah. Mana tadi? Muka surat 27. Muka surat 27. Yang tadi syariat ni, apa hubungan dia dengan hakikat? Okey. Wal haqiqatu, dan hakikat itu, ataupun dia tak tulis dan, dia tulis ada pun, nak banding sikit, ada pun hakikat itu, lahu adalah baginya, atau boleh juga terjemah miliknya. Milik siapa? Milik Allah. Nya di situ kembali kepada Allah.
Ya, adapun hakikat itu adalah bagi atau milik Allah. Hatta agar, hatta ni kalau terjemah biasa yang kita duk belajar bahasa Arab, sehingga. Kita belajar bahasa Arab kan, hatta tu sehingga. Tapi dia terjemah di sini supaya susunan bahasa Melayu tu nampak mudah nak faham. Agar tatlubaha, agar kamu mencarinya. Mencari hakikat itu, iaitu hakikat tersebut. Bihi, dengannya, dengan Allah. Lahu, dan kerananya, kerana Allah. Azza wa Jalla. Azza, Allah yang maha agung. Azza yang maha mulia. Wa dan Jalla yang maha agung. Kita kadang-kadang kita sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu, maha suci dia. Wa ta'ala, dan maha tinggi. Maha tinggi itu dalam kurungan, apa makna tinggi? Mulia. Bukan tinggi pada tempat, tinggi pada kedudukan. Tinggi ini ada dua. Ya, tinggi ini ada dua. Satu, tinggi pada tempat. Tingginya dia duduk. Kita bertanya, dia duduk kat mana? Puncak gunung. Itu memang betul tinggi. Ya. Tinggi dengan makna kedua ialah kedudukan dia tinggi. Bukan tempat dia tinggi, kedudukan dia tinggi. Contoh kadang-kadang kita kata, tu kalau nak kenal tu orang atasan saya tu. Tengok masuk bilik tingkat 1 je. Atasan apa? Ada lagi tingkat atas. Orang ni memang tak faham bahasa, kena masuk kelas bahasa. Kan? Kadang-kadang tu orang atas-atas tu, orang atasan tu. Apa maksudnya? Kedudukan dia. Bukan tempat dia, kedudukan pangkat dia. Jadi Allah Ta'ala bila mana disebut Allah subhanahu, maha suci dia, sebab tu dia letak awal-awal, maha suci dia, Allah, wa ta'ala dan maha tinggi, maha mulia. Bukan maha suci Allah pada satu tempat yang tinggi. Allah tidak perlu kepada tempat. Kerana tempat itu dia yang cipta. Dan dia maha kaya yang tidak perlu kepada segala-gala yang dia cipta. Allah, kena ingat ya, dalam i'tiqad pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak berhajat kepada semua yang dia cipta. Ya, jangan kata dia berhajat pada langit, dia berhajat pada arasy, dia berhajat pada malaikat. Tak. Kalau malaikat tak ada pun dia boleh urus sendiri. Kalau kita tak ada pun tak ada masalah. Allah. Sebab tu ulama mengatakan kalau kita belajar kitab matan Aqidatut Tahawiyah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dia kata Allah Ta'ala ni dia dinamakan pencipta bukan kerana dia mencipta. Dia adalah pencipta. Kalau dia tidak cipta satu benda pun, dia adalah pencipta. Allah menghidupkan. Al-Muhyi. Dia Tuhan yang menghidupkan. Kalau dia tak hidupkan satu pun, dia adalah Tuhan yang menghidupkan. Cuma dia nak memperkenalkan diri dia dengan kekuasaannya mampu menghidupkan, maka dihidupkan makhluk. Supaya apa? Supaya makhluk ni kenal dia Tuhan yang menghidupkan. Kalau dia tak hidupkan manusia ni, satu pun makhluk yang dia tidak hidupkan, dia tetap Tuhan yang menghidupkan. Kerana dia Tuhan yang menghidupkan. Ya, jangan kata Allah cipta satu benda, sebab itulah Allah disebut pencipta. Bukan, salah. Tapi kalau pencipta dunia ni, manusia ni, tu. Ya. Ni hebat ni tuan-tuan, pada pagi ni saya nak perkenalkan, ni lah pencipta yang terunggul di dunia. Kita pun tanya, dia cipta apa Ustaz? Setakat ni tak ada apa lagi yang dia cipta. Kita tak cakap apa ni. Kita pun dah rasa. Habis yang kata dia ni pencipta yang terunggul di dunia, dia ada cipta apa? Tak ada apa-apa. Setakat buat masa apa yang ada, tak ada apa-apa yang dia cipta. Habis bagaimana dia dinamakan pencipta? Orang pun dah petikai dah. Itu makhluk. Okey ya? Boleh insya-Allah. Okey, baik. Kemudian agar kamu mencarinya, mencari hakikat tersebut dengannya, dengan Allah. Siapa Allah? Azza. Tadi wa ta'ala seorang Azza. Azza ni Izzah, mulia. Yang maha mulia, Jalla. Jalla yang maha agung. Ya. Ya, kita baca hasbi rabbi jallallah. Allah Jalla Jalaluh. Itu antara bahasa-bahasa menggambarkan keagungan, kebesaran Tuhan. Baik. Dan haitsu la hina wala aina. Dan kerananya. Itu dah terlepas saya tadi tu. Dengannya dan kerananya. Minta maaf ya, saya terlepas tadi tu. Azza wa Jalla. Haitsu yang mana atau di mana, la hina, dia iaitu Allah, tiada bermasa, hin tu masa, wala aina, dan tiada bertempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Allah itu tidak terikat dengan masa. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang tidak terikat dengan masa. Ya, kerana masa itu dia cipta.
Kita terikat dengan masa. Ni dah pukul berapa dah ni? Nak habis dah ni kan? Oh, cepat sangat nak habis dah. Nak habis dah. Kenapa? Kerana memang dah sampai masa habis. Ya, jangan buat-buat tak tahu. Kan? Tapi ada setengah ustaz kan, dia syok mengajar. Sama juga khutbah. Kadang-kadang khutbah, sebab itulah ditekankan sangat supaya baca teks. Sebab ada ustaz ni, dia mula khutbah, risau orang bawah tu. Orang bawah tu nak masuk kerja balik, makan pun belum. Dia berkhutbah bawah. Ni sebab tu jangan buat tak tahu hidup ni ada masa. Ya, nak khutbah hari lain. Kan? Khutbah apa yang boleh lama? Khutbah hari raya. Khutbah hari raya pun raya Idul Fitri, raya Idul Adha, jangan lama-lama orang nak sembelih lembu ni, lapar ni. Tapi dia khutbah. Tak adalah, nak bagi tahu manusia ni terikat dengan masa. Allah tidak terikat dengan masa. Kalau kita kata Allah ni duduk pukul berapa sekarang? Oh, kat kita okeylah, kita boleh cakap 8.45 nanti ikut jam sana kan. Itu tempat kita kalau di Mekah. Jadi Allah tak terikat dengan masa. Kerana apa? Sesuatu yang terikat dengan masa itu lemah. Terpaksa mengejar masa. Okey, yang kedua wala aina. Dan dia juga tiada bertempat. Jangan fikir dengan akal kita. Oh, kalau sesuatu yang tak ada tempat, macam mana kita tahu dia tu ada? Ada orang tanya saya, Ustaz, kalaulah Allah tu tak ada tempat, mana kita nak tahu dia ada? Dia ni sedia ada lah. Kena faham kita belajar. Sebab tu ulama' wajibkan kita belajar sifat 20. Dia tu kan sifatnya. Dia begini. Sifat pertama wujud. Sifat kedua qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 6 sifat ni dia panggil sifat uluhiyah. Bukan dia namakan. Kalau kita belajar sifat 20 ni, sifat wujud, sifat nafsiyah. Ingat kan kita belajar? 5 sifat ni, qidam, baqa', mukhalafah sampai habis ni, sampai wahdaniyah ni, ini sifat salbiyah. Jadi sifat nafsiyah ada 1, salbiyah ni ada 5, campur ni 6. Ni ulama bahagi ini adalah sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Tuhan mesti ada 6 ni. Kalau tak ada 6 ni, tak payah mengaku Tuhan. Tak payah nak jadi Tuhan. Tuhan itu ada. Bagaimana ada Tuhan? Sedia kala. Sedia ada. Dan dialah yang mencipta masa ni. Dan dialah yang mencipta tempat. Berarti masa belum ada. Belum ada kalau dia tidak cipta tempat. Tempat pun termasuk tempat tidak ada sebelum dia cipta. Dan sebab tu kalau nak kenal Allah, jangan kita mengenal Allah sekadar Allah sudah sedia ada sekarang ini. Bagaimana Allah sebelum Allah cipta alam ini? Sebab tu dalam bahasa Arab ada ahad, ada wahid. Kadang-kadang kita baca Quran, Qul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang esa. Kadang-kadang Allah sebut wa ilahukum ilahun wahid. Tapi bahasa Melayu dua-dua terjemah esa. Tapi bahasa Arab satu Allah guna ahad, satu Allah guna wahid. Maka ulama kata ahad fi zatihi, wahid fi sifat. Ini perbahasan yang luas. Tapi walau bagaimanapun jangan berpegang Allah itu bertempat. Nanti orang kata tu Ustaz, ayat Quran kata Allah di atas langit. Tu ayat Quran, Ustaz nak tolak ayat Quran. Dia cakap pandai. Dia kata saya tak tolak ayat Quran. Saya tolak awak yang salah faham tentang Quran. Okey, kalau kita nak tanya, ada satu A ni kata Allah di atas langit, B ni kata Allah di atas arash. Atas langit ke atas arash? Atas langit ke atas arash? Allah atas langit ke atas arash? Kalau kata atas arash, kenapa Allah kata summa stawa ila sama? Kemudian dia menuju ke langit. Satu ayat. Ialah sampai ke langit, dia naiklah ke arash. Oh, macam tu. Ya, ini sudah akal kita sudah rosak. Sudah salah faham. Sebab tu ulama kata kullu ma tasawwara, segala perkara yang kamu tasawur di kepala kamu tentang Allah, fallahu khilaf. Fallahu, Allah Ta'ala tu bersalahan dengan apa yang kita faham. Jadi atas langit ke atas arash? Tapi ada setengah kata atas langit. Sebab apa? Summa stawa ila sama. Kemudian dia menuju ke langit. Ada kata atas arash. Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah beristiwa di atas arash. Itu baru 2 ayat. Cuba baca ayat lain. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situlah Allah. Itu ayat mana? Cuba baca ayat lain. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Kat mana pula ayat tu? Di mana-mana lah. Oh, tadi kata atas arash. Kejap atas arash, kejap atas langit, kejap di mana-mana. Yang mana satu ni?
Dia tak boleh tempat. Dia tak boleh tempat. Yang ni lah. Atau dalam bahasa mudah begini. Saya pernah muzakarah dengan seorang ustaz, dia berpegang dengan Allah bertempat. Kita bahas. Akhir sekali gini, bahasa paling mudah. Allah tidak berhajat kepada tempat. Dia tak perlu. Apa makna tak berhajat? Tak perlu. Kalau tak perlu, tak duduklah. Dia tak perlu. Kalau kita cakap dengan bahasa yang lain, hurai. Allah perlu tak pada tempat? Kita nak tanya. Habis kenapa nak letak dia kat situ? Dia sendiri pun tak perlu. Kenapa pandai-pandai kita letak dia kat situ? Dia kata dia tak perlu. Dia maha kaya. Wallahu huwal ghani. Dialah Allah, Tuhan yang maha kaya. Apa makna kaya? Tak berhajat kepada yang dia cipta. Kalau dia berhajat kepada dia cipta, berarti dia lemah. Kita buat rumah sebab kita berhajat pada rumah. Itulah bukti kita manusia yang lemah. Perlu berlindung di dalam sebuah rumah. Kalau rumah tak ada, terpaksa cari jambatan. Duduk bawah jambatan. Ada orang dia seronok duduk bawah jambatan kan? Sebab apa? Sebab jambatan kan 2 tingkat. Rumah dia pun 1 tingkat, dia kata. Tak adalah tu saya tambah. Maknanya apa? Manusia terpaksa berteduh di satu tempat. Tak kira lah bawah jambatan, bawah pokok ke apa. Berarti manusia tu lemah, berhajat pada pokok. Allah kudrah, bersifat dengan berkuasa. Maka tolong kenal Allah. Ya, belajar, jangan berhenti belajar tentang mengenal Allah. Kerana mengenal Allah itu tak terbatas. Jangan rasa kita dah cukup kenal Allah. Sebab tu kadang-kadang otak kita salah faham. Oh, ni ayat Quran Ustaz. Yalah, bukan masalah ayat Quran, masalah kita yang salah faham tentang Quran. Jadi bukan orang sebarangan yang boleh faham Quran. Ni bahasa Arab ni pun kita terpinga-pinga ni yang dalam ni. Kalau nak terjemah ni. Betul, termasuk saya lah. Ya, puan-puan okey lah. Okey, kalau kita belajar. Saya ni maknanya orang yang gelar, orang gelar kita ustaz. Ustaz pun kadang-kadang pening dalam bahasa Arab. Ya. Bukan mudah bahasa Arab ni. Baca baris, kenapa baca baris depan? Kenapa baca yang baris atas? Asalnya tatlubu. Kenapa baca tatlubah? Kenapa tak baca tatlubu? Talaba yatlubu ada ya, tapi tukar pada tak. Kenapa tukar tak? Sebab al-haqiqah ada ta marbutah, maka guna tak. Ya, kenapa tatlubu asalnya fi'il mudhari'? Ya, fi'il mudhari' itu dia ada dhammah. Kenapa baca tatlubah? Sebab ada hatta kat depan. Apa makna hatta? Hatta tu huruf nasab. Dia merasakkan isim. Isim tak boleh baca selepasnya kecuali dengan baca baris atas. Ya, ni pun apa benda Ustaz? Wallahu alam, saya pun tak tahu. Tatlubaha. Ha tu kembali kepada siapa? Ha tu kembali kepada haqiqah. Kerana ha tu muannas, haqiqah tu ada ta marbutah, tanda muannas. Kenapa yang tu tak biha? Kenapa bihi? Kerana hi tu kembali kepada Allah. Okey ya? Mana kalimah Allah kat situ? Tak tahu. Kalimah Allah di situ dhamir. Apa makna dhamir? Kata ganti nama. Kata ganti nama tu kata ganti nama apa? Kata ganti nama ghaib. Ya, kata ganti nama diri ketiga. Okey, boleh insya-Allah. Yang ni kalau hurai, yang ni pun kita dah tak sampai dah ilmu kita ke situ. Ilmu apa tu? Ilmu nahu. Boleh insya-Allah ya. Jadi kita ikut jelah para alim ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah itu dia tidak bertempat. Dengan kata mudah, dia tidak berhajat kepada tempat dan tak perlu kepada tempat untuk dia berada di situ kerana dia sudah sedia ada. Ada seorang kakak tu dia telefon saya nak jumpa saya. Saya mengajar kat Masjid Negeri. Saya mengajar ada satu kitab tauhid lah. Kebetulan tajuk ni dia pun datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak datang dengan suami saya nak jumpa Ustaz kat madrasah. Saya kata boleh. Dia pun datang. Dia kata saya nak tanya. Saya dengar Ustaz mengajar itu sebab tak sempat tanyalah Masjid Negeri kan ujung sana muslimat. Nak dengar. Ustaz kata Allah ini ya tidak bertempat. Kalau tidak bertempat macam mana kita nak tahu Allah ada? Kalau dia Allah tak ada tempat, macam mana kita nak tahu Allah ada? Oh, kalau macam tu selama ni duk pegang macam mana? Duk pegang Allah duduk satu tempat lah. Sebab tu dia ada. Kalau dia tidak ada satu tempat, maka dia tidak ada lah. Saya kata gini lah, saya nak cakap mudah lah saya nak cakap. Kenapa kita duk sibuk dengan tempat untuk kita tahu Allah tu ada? Kenapa pula Ustaz cakap gitu? Kakak, bukti paling nyata, paling jelas Allah itu adanya kita ni. Ni ada akak ada suami ni. Akak jadi sendiri dengan suami ni. Dah dia tanya soalan macam tu kan. Macam mana kita nak tahu dia nak apa? Nak petikan. Macam mana nak tahu? Kalau Ustaz cakap macam mana nak tahu? Saya kata akak ni lah ni. Nak tahu macam mana akak ni suami ni. Inilah bukti Allah tu ada. Akak jadi sendiri, suami jadi sendiri. Dia pun diam. Kadang-kadang kita duk fikir jauh. Sebenarnya diri inilah bukti wujud Tuhan.
Tak perlu tengok langit, tak perlu tengok bumi, tak perlu tengok apa alam semesta apa semua sekali. Kau belajar itu belajar. Ni. Okey, sekarang kau akak hidup kan? Akak hidup. Siapa yang hidupkan akak? Pertama akak ada, siapa yang ada kan akak? Allah. Okey, jawab pun Allah. Maknanya Allah ada lah. Tapi kenapa nak perlu pada tempat? Ya. Nak fikir yang ke situ dulu. Diri kita ni, sebab tu kadang-kadang duduk depan cermin kan, jangan duduk make up saja. Contohnya lah kan. Duduk depan cermin. Ni duduk depan cermin mesti nak make up. Duduk depan cermin mesti nak make up. Kita ada juga kan, tapi jangan-jangan lah kan. Gitu. Saya tengok cermin betul ke sebenar. Dah lah. Jangan betul ke sebenar saja tengok. Tengok kening kita, tengok mata kita berkelip-kelip. Siapa yang kelipkan? Tadi bukan main lagi tutup tak nak buka. Maka diri ini bukti wujud Tuhan. Dan Tuhan itu ada. Dengan adanya dia yang mengadakan kita. Dan hidup, sekarang diri ini hidup. Siapa yang hidupkan? Kerana dia Tuhan yang maha hidup. Dia yang menghidupkan. Nak bukti apa? Tuhan itu ada. Ustaz tengok bukti yang dekat. Oh, itulah diri kan. Sebab tu kan ayat Quran kan, wa fi anfusikum afala. Sambung sikit. Afala tubsirun. Wa fi anfusikum, pada diri kamu wahai manusia, afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat diri ni? Duduk beli cermin besar sikit biar nampak semua daripada hujung kepala hujung kaki. Duduk menangis kita depan cermin. Maafkanlah aku ya Allah. Aku buta dalam melihat diriku sebagai bukti kewujudanmu, bukti kekuasaanmu, bukti kemurahanmu. Ni diri ni. Tapi oleh kerana kita ialah sama lah kita, sebab kita lalai kan, kita lalai. Kita ni lalai ataupun kita dilalaikan oleh syaitan. Maka kita minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah saya pun, samalah kita tuan-tuan. Selagi mana kita nama manusia, tak payahlah gelar apa kita sekalipun, kita lebih kurang sama. Ada lalai, ada lupa, ada dosa, ada. Ustaz pun dosa juga. Jangan tanya macam tu. Ustaz pun dosa juga. Banyak ke dosa ustaz? Kita pun cakap, yalah dosa saya banyak. Ustaz pun dosa banyak juga. Ustaz buat apa? Kan? Jangan tanya ya. Jangan tanya. Lepas tu jangan pelik. Tapi orang ni dia buat sensasi kan, Ya, kalau dapat ustaz buat silap, memang confirm masuk paper lah. Habis. Ya. Tak boleh silap sikit. Dia ingat kita ni malaikat. Sebab tu dulu saya tak nak jadi ustaz, tapi tak tahulah Allah takdirkan jadi ustaz. Saya nak jadi askar. Memang betul. Saya minatlah askar ni, tapi tak tahulah dah mak minta, okey mak pergi bawa ke pondok ni. Sebab tu saya kata saya duduk pondok umur 10 tahun. Duduk pondok ni, pindah pondok ni, duduk dengan tuan guru. Tapi tak jadi baik juga. Ini pengalaman saya kan. Tak jadi baik sebaik-baik yang kita kata orang soleh. Kejap lah. Adalah jadi soleh kejap. Adalah. Kan? Kemudian kadang-kadang jadi. saya ingat saya di Mesir dulu. Saya duduk dengan serumah dengan beberapa kawan saya. Ada seorang kawan saya tu, dia kata apa? Kita ni tak tahulah nak jadi apa ni. Kadang-kadang rasa jadi macam 6 jahanam je kita. Kawan saya tu garang dia. Dia muda sikit pada saya, duduk serumah. Ni cerita ni kan. Dia cerita ni nak suruh cepat habis masa ni kan. Saya pun tak sangka dia segarang itu. Tapi dia warung. Dia pergi beli ayam di satu kedai Arab tu. Kedai tu dia panggil Mesir was Sudan. Wallahualam, saya pun tak faham kenapa dia bagi nama kedai tu Mesir dan Sudan. Mungkin dia joint venture, tak tahulah. Okeylah. Penjual tu perempuan, Arab perempuan. Arab perempuan tu bergurau dengan kawan tu. Dia beli ayam, bayar. Dia nak bagi, tarik balik. Pergi tarik balik. Bergurau lah. Kawan saya, dia pun last sekali, dia bagi. Kawan tu ambil. Bam, dia buat tatah kepala. Engkau ingat aku ada masa nak bergurau dengan kau, dia kata. Cakap, terkejut. Sebab tu balik rumah. Dia pun bakal dia perasan barangkali. Dia orang warok, duk main gurau, perempuan pula. Ingat aku ada masa nak bergurau dengan kau, dia kata. Bam, ayam tu atas kepala, mari kita balik beli ayam kat tempat lain. Lepas tu balik tu lah yang cakap, kita ni macam 6 jahanam, kata dia. Itulah. Nak cakapnya begitulah ya. Kita ni manusia kan, mungkin perempuan tu pun tak sesuai, tak tengok masa. Saya pun tak tahu lah, kawan saya tu mungkin tengah tension ke apa kan. Lepas tu nak bergurau ni tengok masa juga. Yang orang duk makan pun bergurau, orang duk tidur bergurau.
Ada orang duk tengah makan dia bergurau benda pelik-pelik. Kadang-kadang terasa hati dia pun bangun tak makan kawan tu, dia lapar. Kita jangan itu. Ya, masa bergurau, masa makan jangan bergurau. Masa tidur jangan bergurau. Masa apa lagi? Pandai-pandai lah. Okey, masa ada lagi masa tak nampak. Okey, 2-3 masa lagi. Tak habis juga dengan cerita tu ya. Kita cerita satu lagi. Okey, selesai insya-Allah. Nota kaki yang ke-19 tu. Di sini moga-moga Allah bagi saya tuan-tuan dan puan-puan faham. Maksudnya hakikat syariat. Bahasa mudah. Di sebalik sesuatu yang tersurat ada yang tersirat. Tak akan mungkin sesuatu hanya tersurat tanpa yang tersirat. Sebagaimana semua benda ada zahir dan batin, ada luar dan dalam. Ya, saya selalu tunjuk ni jubah ni jubah. Jubah ni ada bahagian luar ni kan, ya. Ada bahagian dalam kan? Ya. Antara luar dengan dalam ni dia bersambung tak? Ya. Keluar duduk tempat lain, dalam duduk tempat lain. Namanya jubah. Macam diri kita ni ada zahir jasad, ada roh di dalam ni. Adakah roh dengan jasad tu terpisah? Kalau dah terpisah bukan lagi jasad, namanya mayat. Mayit bahasa Arab. Cakap Arab. Cakap Alhamdulillah. Mayit Arab. Mayat Melayu. Okey. Bahasa Arab jenazah pun bahasa Arab. Jenazah. Janazah. Bukan jenazah. Janazah. Berapa pandai bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Apa tadi nak sebut tadi? Maka begitulah juga syariat. Maknanya di sebalik kita solat, menunaikan syariat itu, kita bukan sekadar menunaikan zahirnya, tetapi kita mencari di sebalik solat itu. Apa dia? Allah. Inilah yang kita nak belajar. Maka itulah hubungan antara syariat dan hakikat. Kenapa? Kerana hakikat itu milik Allah. Hakikat itu adalah Allah. Milik dia. Kerana selain Allah itu bukan hakikat. Okey ya? Baik, saya ulang lagi sekali. Maksud hakikat syariat dari sudut tujuannya ialah disampaikan kepada para hambanya, iaitu tentang para hamba mengenalinya. Jadi tujuan syariat ataupun hakikat di sebalik syariat itu ialah hamba-hamba Allah dengan melaksanakan syariat itu dengan tujuan mengenali Allah, melalui pengabdian kepadanya, kepada Allah, melalui jalan mencintai Allah. Maka tunaikan syariat itu dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Bukan sekadar rasa tanggungjawab, hukumnya wajib, hukumnya sunat. Kenapa buat ni wajib? Tak boleh, saya kena buat. Ya, kalau saya tak buat, dosa saya. Itu aja. Ada benda lebih besar daripada dosa. Nak dapat pahala, itu aja. Ada perkara yang lebih besar daripada pahala. Apa dia? Hubungan kita dengan Tuhan. Di sebalik syariat yang kita laksanakan itu. Sebab tu baru kita faham. Baru kita faham. Orang yang sudah lama, sekian lama faham. Sebab itulah mereka boleh baca Quran khatam 3 hari sekali, 10 hari sekali, seminggu sekali. Sebab tu mereka boleh bangun malam tiap-tiap malam. Berapa rakaat? 20 rakaat, 50 rakaat, 100 rakaat. Kerana mereka bukan lagi berinteraksi dengan rakaat-rakaat itu, tapi mereka berhubung dan berinteraksi dengan Tuhan yang mencipta mereka melalui untuk rasa pengabdian kepada Allah. Dengan apa? Dengan rasa penuh cinta kepada Allah. Kenapa kita cinta pada ibu dan ayah kita? Kenapa kita sayang pada ibu dan ayah kita? Kerana kita lahir daripada perut mereka dan zuriat mereka. Kenapa kita tidak boleh mencintai Allah yang mencipta diri kita dan ibu bapa kita itu? Sepatutnya cinta kita kepada Allah 2 kali ganda, 3 kali ganda. Lebih cinta kita pada ibu dan ayah kita, kerana Allah yang mencipta ibu dan ayah kita itu. Barulah kita dapat lahirkan pada hari ini melalui ibu kita. Itulah kegagalan kita dalam memahami hakikat. Kerana kita hanya sekadar berinteraksi dengan syariat, tidak di sebalik ya, syariat itu adalah hakikat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh ya? Okey, sikit lagi kita di sini. Sepatutnya khatam tajuk ni ya. Hatta tatlubahu hakikah lahu. Apa makna lahu? Angka yang ke-20 tu. Iaitu milik Allah, agar kamu mencarinya, iaitu hakikat tersebut. Iaitu kamu mencari apa yang dimaksudkan di sebalik pensyariatan. Kamu kena cari di sebalik pensyariatan itu, iaitu mengenal Allah. Maka solatlah sampai kamu mengenal Allah. Bacalah Quran sampai kamu mengenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kena berhubung dengan Allah. Maka masa solat itu bukan berhubung dengan solat. Bukan sekadar melaksanakan solat, tapi dengan solat itu, maka sebab itulah kalau boleh kita nak angkat takbir tu,
angkat sesempurna mungkin, kerana sekarang ni kita sedang berada di hadapan Allah. Ya Allah nak tengok bagaimana cara kita mengangkat, bagaimana kita cara letak. Ya, kadang-kadang saya sama juga. Allahu Akbar. Baca-baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa baca gitu? Saya ingat lagi guru saya. Ya, guru saya tu dipanggil Maksujah. Maksu. Saya belajar dengan orang lelaki di Pulau Melaka tu, saya belajar dengan guru ni lelaki, guru ni lelaki. Sampai guru yang keempat, kelima tak tahulah, saya tak tahulah. Mak saya ni dia paksa. Dah habis khatam sini, okey, pergi guru ni. Pergilah kita. Dah khatam guru ni, okey, pergi guru ni. Pergi pusing guru-guru yang ada di Pulau Melaka tu, pusing guru Quran. Pergi. Habis satu guru, dia kata, sebelum ni ngaji dengan siapa? Saya sebutlah, ngaji dengan guru ni. Dia kata, kalau dah mengaji semua dengan guru-guru yang ada ni, tak nak belajar apa lagi dengan saya, dia kata. Tak boleh, tunggu, kata mak saya marah, saya kata. Ya, belajar, tolonglah terima saya jadi guru. Dia pun kata gini, pergi ngaji dengan Maksu. Saya last kali guru Quran saya kat Malaysia ni, Maksu. Ya, guru perempuan. Tapi saya pergi dengan guru perempuan ni, saya rasa ini memang lepas pula lah. Guru lelaki pun dah lepas. Kan pergi dengan guru perempuan, lepas lah saya. Rupanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seminggu. Pokoknya Maksu ni dia mengaji kat Mekah dulu. Dia mengaji kat Mekah. Lama dia mengaji Mekah, guru Quran. Ngaji kat Mekah. Dia pakar makhraj dengan sifat. Yang datang-datang tu kori-kori datang. Itu betulkan makhraj dengan sifat. Dan saya ni ikut makcik. Yang mak sayanya ada makcik duduk di pondok ni, Pulau Melaka ni dulu ada pondok, sekarang dah tak ada. Ada pondok kecil-kecil kan. Makcik ni ada, saya ingat makcik ni 5 ke 6 orang. Makcik ni umur dia lebih kurang 60-70. Saya rasa sekarang memang semua dah meninggal dah. Ya, sebab saya masa tu umur dalam 13 tahun. Dia dah 70. Saya rasa mustahil dia masih ada lah. Kan dia dah meninggal semua. Moga-moga Allah ampun semua. Tapi saya ikut makcik ni lah. Saya seorang budak lelaki. Semua makcik. Ikut makcik ni pergi mengaji. Jadi makcik dah baca dulu. Bila mana makcik baca dulu, nak tunggu 6 orang makcik ni. Makcik kan baca lambat. Guru saya tu dia bagi satu buku dia dulu, buku dia yang dia catik dulu. Mengaji memang semua catik lah ya, tak ada buku teks, tak ada lagi. Ni buku Maksu dia kata. Jadi Bakri catik dulu, satu malam satu huruf catik. Huruf alif, apa makhraj dia, rongga kerongkong hingga rongga mulut. Alif. Itu huruf alif, hurufnya macam ni, tapi ejaannya alif lam fa. Kemudian huruf alif ni ada berapa sifat. Tulis, okey. Dah satu huruf tulis. Tunggulah makcik selesai. Kebetulan tulis, makcik selesai. Bacalah. Cuba baca a'u. Kita rasa aku ni kan. Rasa ni memang rapi lah. A'u. Salah tu. A'u. Salah. A'u. Saya pun balik rumah. Itu Quran kan, Quran. Daripada rumah dia sampai a'u. Sampai rumah. Balik kat rumah, mak kata apa hal ni? Au ni. Inilah au baru nak belajar. Kan mak dah kata pergi guru-guru sampai ke inilah guru dia. Maksud. Cerita apa dah kita ya? Cerita tu. Saya mengaji, saya ingat saya rasa 4 tahun lah mengaji dengan Maksu ni. 15 juzuk. 4 tahun. Dia nak lepas satu ayat, dia lepas, subhanallah. A'udzu billahi minasyai, pertengahan daun lidah. Syaitan, huruf ta berbaris di atas tebal, ada huruf alif kat depan paling kuat tebal. Dia tanya, ni huruf apa? Huruf ta. Huruf ta di mana makhraj dia? Hujung lidah menekan pada gusi gigi depan atas. Gusi ada berapa bahagian? Gusi ada 2 bahagian. Gusi gigi depan, gusi gigi gunting. Gusi gigi to, gusi gigi gunting. To. Okey, to ni huruf apa? Huruf isti'la. Huruf isti'la. Apa makna isti'la? Meninggi. Kalau duduk dalam Quran, huruf tu jadi tebal, tafkhim. Ada berapa jenis tebal? Ada 5 peringkat tebal. Paling kuat tebal, sangat kuat tebal, tebal, sederhana tebal, kurang kuat tebal. Itulah, baru dia lepas huruf tu.
Okey, sekarang ni huruf ta yang berbaris di atas, lepasnya ada huruf alif, paling kuat tebal. Okey, ulang lagi sekali. Ta. Apa makna tebal? Tebal ialah ibarat suara memenuhi mulut. Ya, ibarat suara memenuhi mulut. Ibarat ya, bukan bukan ibarat suara. Au tu seminggu sampai syaitanir rajim, jim. Huruf pertengahan daun lidah menekan ke langit-langit keras. Langit-langit ada dua bahagian. Langit jim. Langit-langit lembut ke langit-langit keras. Dia pun cakap kat saya lah. Saya nak cerita ada satu benda ni. Akhir nanti. Dia kata apa? Contoh. Kenapa lewat? Jalan jam. Tu huruf jim. Huruf jim. Tapi sampai sekarang saya ingat baca betul-betul Quran. Sebab Quran ni bercakap dengan Allah. Dia pun buat ibarat pada saya. Contoh kita bercakap dengan mak. Kan? Kita nak makan. Cakap macam mana? Mak, saya nak makan. Tu cakap dengan mak. Jangan cakap, mak, saya nak makan. Itu nak makan mak kan apa? Dia cakap kat saya. Jadi baca Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan turunkan lidah tu selagi mana tak habis bacaan, kerana nun ni adalah dua makhraj. Satu hujung lidah menekan pada gusi gigi gunting atas, gusi depan, minta maaf. Satu hujung lidah, bukan hujung lidah, dia ada tepi hujung lidah. Huruf nun, tepi hujung lidah menekan pada gusi gigi depan. Okey. Dan dalam masa yang sama huruf nun ni dia huruf khayshum, huruf rongga hidung. Ya, kalau nak sebut nun. Jangan sebut ni huruf apa ni? Huruf nun. Bukan, salah. Nun, kerana dia rongga hidung. Rongga hidung ada berapa? Dia tanya. Rongga hidung ada berapa? Ada yang jawab dua, saya dengar. Dua tu bukan rongga hidung, lubang hidung. Rongga hidung ada satu sahaja. Ada dua huruf rongga hidung. Huruf apa? Mim, nun. Selain itu jangan dengung. Ya, nanti sebut huruf apa ni? Huruf lam. Alif, lam. Salah. Okeylah, setakat tu dahululah, kita berhenti sini dulu insya-Allah ya. Gelak-gelak juga kalau tanya soalan tak boleh jawab, manakah Quran puan-puan mungkin tak betul atau mungkin tak sempurna. Tanya soalan tak boleh jawab, tanya soalan tak boleh jawab. Lisan bahagi berapa masa baca Quran? Lisan bahagi berapa masa baca Quran? Tadi baca Quran kan pagi tadi kan? Lisan bahagi berapa masa baca Quran? 10. Ada huruf lisan bahagi ni untuk pembahagian makhraj. Ada huruf pangkal lidah, ada huruf pangkal daun lidah, ada huruf pertengahan daun lidah, ada huruf hujung lidah, ada huruf tepi hujung lidah, ada huruf sepanjang tepi lidah, ada huruf hujung lidah menekan pada belakang gigi gunting bawah, ada huruf hujung lidah menekan ke gusi gigi gunting atas, ada huruf keluar di antara gigi gunting atas dengan gigi gunting bawah. 10 bahagian lisan. Seronok juga. Okeylah, setakat tu dahulu dah lebih masa ni kan? Dah lebih masa. Saya nak bagi tahu tadi yang bercakap dengan Tuhan tadi. Okey, silakan kalau ada soalan terakhir. Okey, silakan. Kita wajib mencari dan mengenal Allah bagi setiap yang percaya Allah dan Rasul. Ya. Persoalannya, hati dan kalbu adalah milik Allah. Ya. Jika hati kita tidak didorongkan Allah, bagaimana seseorang itu dapat mengenal Allah dan Rasul? Ya. Sedangkan hidup seseorang sudah tertulis dalam lauh mahfuz akan takdirnya. Okey, baik. Macam mana hati kita? Hati kita ni di dalam kawalan Allah ya, sepenuhnya. Bahkan Allah juga telah meletakkan kita dalam sebuah takdir penghujung kehidupan. Baik, kehidupan ini kita kena faham bahawa Allah beri kepada kita usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Ya, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha penyayang, sungguh-sungguh penyayang. Dalam keadaan dia meletakkan kita di dalam takdirnya, tetapi Allah beri kepada kita
sedikit kekuatan dengan izinnya, dengan bantuannya untuk kita berusaha dan berikhtiar. Contoh pada hari ini, ya puan-puan dan tuan-tuan, akak-akak semua datang duduk kat sini, ini usaha dan ikhtiar kita. Untuk apa? Untuk kita memahami, belajar ilmu. Kerana hidup ni dengan ilmu. Ya, maka kita belajar ilmu, bahawa salah satu ilmu yang kita belajar bahawa kita mesti mengenal Allah dan merasai wujud Allah dengan hati kita. Walaupun kita yakin bahawa Allah Ta'ala itulah yang akan menentukan kehidupan kita, tapi bila mana kita usaha dan ikhtiar, dan kita kena mohon bantuan Allah. Tadilah kita kata tadi, maka kita datang ni, kita usaha bawa kereta, turun rumah, pagi-pagi takut jam, biar sampai tempat pada masanya, maka kita sampai ke sini dengan pilihan kita untuk datang hari ini. Tapi sampainya kita ke sini dengan bantuan Allah. Maka sebab itulah kita kena banyak berdoa bahawa ya Allah, tolong jadikan hati aku ni ya Allah, hati yang mengenalmu ya Allah, yang merasai kewujudanmu, merasai kebesaranmu, beriman kepadamu ya Allah. Minta bantuan Allah. Baik, soal takdir kita sendiri pun tidak tahu. Yang tu serah pada Allah. Memang Allah dah tahu kita ni neraka ke syurga. Allah tahu. Ya, tapi kita tahu tak? Kita tak tahu. Maka selama mana kita tidak tahu, kita berusaha dan mengharapkan daripada Allah, dan Allah tidak akan pernah sia-siakan usaha kita. Dan Allah lepas tu, lepas usaha kena doa. Ya Allah, masukkan aku ke syurga ya Allah. Sama ada engkau tentukan aku syurga, aku neraka, itu hakmu ya Allah, tapi aku nak mohon, aku merayu, aku merintih, aku menangis ya Allah, tolong bawa aku ke syurgamu ya Allah. Dan Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kamu doa pada aku mustajab doa kamu. Aku tak akan sia-siakan kamu. Jadi kita kena letak pengharapan kepada Allah. Soal takdir Allah, itu serah pada Allah. Selagi mana Allah bagi kepada kita peluang berusaha dan berikhtiar, kita boleh pilih hari ni nak solat ke tak nak solat. Nak solat tak hari ni? Tak nak. Boleh pilih. Boleh pilih. Maka pilihan inilah yang dikira oleh Allah. Ada orang dia pilih nak jadi kafir sampai mati. Itu nak buat macam mana? Yang tu nak salahkan Allah tak? Mana boleh. Ada orang dia pilih tak nak solat, dia pilih tak nak tutup aurat. Dia tahu tak dia wanita muslimah? Dia tahu. Dia tahu tak Islam tu wajib menutupkan aurat? Dia tahu tak? Tak mungkin hari ni tak tahu. Tak mungkin. Dengan dunia teknologi yang ada ni tak akan mungkin orang tu, saya baru tahulah ustaz, tutup aurat ni wajib. Asli dalam hutan tu pun dah tutup aurat dah. Kita duduk kat bandar besar ni, bandar raya ni tak tahu. Tak mungkin. Tapi selebihnya doa pada Allah, harap pada Allah, guna peluang usaha dan ikhtiar yang Allah bagi, maksimumkan. Selebihnya tawakkaltu ala Allah. Macam itulah faham kita. Ya. Yang kata tak payah solat lah, Allah pun dah tahu dah aku suburkan neraka. Lagi cepat masuk neraka. Kalau solat, mungkin ada peluang lagi untuk Allah ubah nama kita daripada ahli neraka kepada ahli syurga. Allah kan berkuasa segala-gala. Walaupun nama kita dah dalam berapa ramai di bulan Ramadan tu, nama yang ada di dalam ahli neraka, lepas habis Ramadan, nama dia ditukar kepada ahli syurga. Ya Allah nak tengok kita usaha kita. Takat dululah tu, panjang sangat hari ni paling panjang lah ceramah rasanya. Sambung selawat Ustaz. Sambung selawat Ustaz sebagai jemaah. Ustaz lah, Ustaz selawat kita. InsyaAllah pada hari Jumaat ni amalan yang paling utama ialah kita berselawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi kulli lahzatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ni sini untuk penutup hari ni insya-Allah kita baca doa kesembuhan masalah paru-paru berair.
ya, kepada Puan Rabiah Yub Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghama wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alaina ya Allah wa alaiha ya Allah wa ala Rabiah Yub Ahmad ya Allah dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ya Allah ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya wahhab fahab laha shifaan ya wahhab fahab laha dawaan ya wahhab fahab laha sihhatan wa barakatan min indika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardaha ya Allah wa sahih ajsadaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau turunkanlah kepada kami semua ya Allah, dan khususnya kepada Puan Rabiah ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah, rahmat daripada rahmat-Mu ya Allah, kesihatan daripada kesihatan-Mu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kami ya Allah, sama ada penyakit zahir ataupun penyakit batin pada hati kami ya Allah. Dan khususnya Engkau sembuhkanlah Puan Rabiah ya Allah, Engkau sembuhkanlah beliau ya Allah, Engkau sembuhkanlah beliau ya Allah. Berilah kekuatan dan kesabaran kepada beliau ya Allah. Berilah juga ketenangan dan kesabaran kepada ahli keluarga beliau ya Allah. Sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Ya.